Bila riuh ketika pemimpin-pemimpin yang berada di Jepun, bekas pemimpin negarawan ada di Jepun, tiba-tiba tup ingatkan dah habis dah, langkah kiri, langkah kanan, langkah depan, rupanya masih ada lagi berita yang mengejutkan. 300 di dalam keadaan rakyat Malaysia yang sudah menyampah dengan sebilangan besar pemimpin-pemimpin politik tak habis-habis berpolitik daripada 2018, cara 2018, 2019 membawa kepada kemuncak 2020. Itulah tak habis-habis hinggalah ini corner terakhir kerajaan ini. Inilah penggal tahun terakhir sebelum kita tamat penggal ke-14 ini. Pada 9 Mei 2023, Zuraidah Kamaruddin, seorang menteri kabinet, mengumumkan keluar daripada Bersatu, walaupun ada media mengatakan dia ada buat kenyataan meletak jawatan. Itu wallahu alam. Apa kesan? Itu persoalan dia. Apa kesan kepada kerajaan dan negara, kestabilan politik? Anwar Ibrahim ada kata baru ini, walaupun dia sign MOU, tapi dia sendiri kata kerajaan ini tak diiktiraf antarabangsa, sebab itu ekonomi semua makin jatuh, ringgit melemah. Jadi saya nak tahu peletakan jawatan Zuraidah dari sudut pandang Tuan Haji, dari sudut pandang perlembagaan, apa kesan kepada kerajaan dan negara? Silakan Haji. Baik, terima kasih Saudara Fazli. Yang pertama sekali, betul, Zuraidah Kamaruddin telah mengeluarkan kenyataannya pada 26 Mei. Dan mengatakan bahawa 3 perkara dikatakan sebenarnya daripada laporan media. Yang pertama, dia mengisytiharkan, mengumumkan bahawa dia dengan rasminya telah keluar Parti Bersatu dan menjadi ahli atau anggota parti PBM. Dan yang keduanya, dia juga telah mengatakan bahawa walau apa sekalipun dia juga telah meletakkan jawatan sebagai menteri. Dan yang ketiga, dia mengatakan walau apa sekalipun dia juga masih menyokong Perdana Menteri Ismail Sabri. Jadi isu pertama yang perlu kita kupas dari segi konsep kedaulatan undang-undang adalah, adakah keluarnya Zuraidah Kamaruddin daripada Parti Bersatu yang menyokong kerajaan Ismail Sabri di belakang itu bermakna bahawa sokongan majoriti yang 114 yang dikatakan dimiliki oleh Ismail Sabri pada 18 Oktober semasa dia jadi Perdana Menteri masih utuh ataupun tidak. Sebab selain daripada Zuraidah Kamaruddin, kita tahu sejak 18 Oktober sampai 26 Mei ni terdapat lagi 2 orang ahli parti lain yang telah menyokong Ismail Sabri yang telah pun keluar dan join atau menjadi anggota PBM, iaitu Jelau dan juga Tebrau. Ahli Parlimen Jelau dan Tebrau. Dia ramai yang tanya, saya telah lihat dalam persoalan-persoalan dalam WhatsApp, Facebook, kalau 3 orang ini dah keluar daripada Bersatu dan parti lain, PKR ke apa, join PPM, adakah ini bermaksud Ismail Sabri sudah hilang majoriti menjadi 111? Dan dikatakan juga memandangkan Kuli Buah Musang sememangnya duduk di bahagian opposition, bahagian pembangkang di Parlimen, maka jadi 110. Jadi ini yang perlu dipahami dulu. Betul. Sebelum kita bincang perkara-perkara lain. Jadi dari segi kedaulatan undang-undang, sokongan untuk menjadi Perdana Menteri tidak tertakluk kepada you duduk di dalam parti mana atau keluar daripada parti mana. Sebab sokongan Perdana Menteri adalah sokongan ahli Dewan Rakyat secara individu. Sebab itulah, kalau kita ingat, pada masa selepas Sheraton Move sekalipun dan pada bulan Oktober selepas Muhyiddin dijatuhkan, Kebawah Duli Yang di-Pertuan Agong telah bertanyakan dengan cara dia sendiri setiap seorang ahli Dewan Rakyat, awak sokong siapa? Bukan dia panggil parti dan tanya parti sokong siapa. Jadi dari segi perlembagaan pun, sokongan untuk menjadi seorang Perdana Menteri terletak kepada hak individu ahli Dewan Rakyat. Di atas dasar tersebut, memandangkan Zuraidah Kamaruddin dengan jelas menyatakan bahawa dia masih menyokong Ismail Sabri, kita tidak ada hak, kita sebagai rakyat Malaysia
dan terutamanya ahli politikus pembangkang terutamanya tidak mempunyai hak untuk merumuskan atas dasar dia keluar parti maka Ismail Sabri hilang majoriti. Salah dari segi konsep kedaulatan undang-undang. Kalau Zuraida Kamaruddin mengumumkan saya sudah hilang keyakinan majoriti, keyakinan dan saya telah menarik balik sokongan saya kepada Ismail Sabri, baru tolak satu. Dan kena tanya pula jelau dan terberau tu. Jadi keadaan sekarang ni belum ada apa-apa kesan berkaitan keluarnya Zuraida Kamaruddin kepada isu majoriti Ismail Sabri. Melainkan saudara Fazli, melainkan dalam masa terdekat tiba-tiba ada orang lain daripada 220 ataupun bukan 220, 114 yang sokong dia dulu yang tiba-tiba membuat pengumuman, kerana perkembangan politik sekarang ini saya menarik balik sokongan kepada Ismail Sabri. Kalau ada kenyataan seperti itu dan tindakan lanjut diambil oleh ahli Dewan Rakyat selepas pengumuman itu, maka barulah boleh kita bincang balik tentang kedudukan majoriti itu. Correct. Dan apakah langkah seterusnya kalau seandainya pada masa itu sudah tidak ada 111, sudah menjadi 110 atau kurang, apakah langkah perlembagaan yang Ismail Sabri perlu ambil. Sekarang kita tidak boleh soal perkara itu. Tapi ini tidak bermakna yang lain 114 mungkin esok bila kita bangun pagi ada perkara yang berbangkit yang menyebabkan 10 atau 11 orang mengumumkan perkara itu. Itu boleh kita bincang. Saya harap saya telah menjawab soalan tersebut. Ya, masih ada lagi soalan. Okey Haji, bila Haji sebut tadi tentang numbers itu tidak tergugat, melainkan ada pihak lain, mungkin besok lusa tulat kita tak tahu, yang hadir menarik sokongan daripada jumlah 114, barulah ada kesan kepada sokongan majoriti itu. Betul. Okey, dari sudut keyakinan antarabangsa melihat Malaysia dalam masa 4 tahun 3 Perdana Menteri, kestabilan politik sehingga kini masih tidak mampu diterjemahkan. Apa langkah yang Haji lihat yang mampu untuk stop it? Enough is enough. Tak habis-habis ni duk main politik. Kenapa? Jadi saya nak tanya pandangan Haji tu. Pertama sekali lah sebenarnya kita kena berbesar hati. Kita kena lihat dengan minda yang terbuka. Apabila sesebuah kerajaan dijatuhkan selepas pilihan raya, semestinya apa sekalipun cara kita wujudkan suatu bentuk kerajaan untuk tadbir urus negara, ia tidak akan mempunyai kestabilan. Sebab apa? Bukan sebab kerajaan itu tidak efisien, bukan sebab kerajaan itu tidak boleh dipercayai contohnya, tetapi cara dipilih adalah bukan melalui pilihan raya. Tidak bermaksud pilihan itu tidak sah dari segi perlembagaan. Tidak, ianya sah dari segi perlembagaan, tapi tidak mempunyai kekuatan moral sebagai sebuah kerajaan. Dan dalam keadaan itu, maka semua mereka yang berada di parlimen akan mencari jalan untuk cuba menaikkan diri mereka dan parti mereka untuk mengambil alih apabila ada peluang. So, semestinya kerajaan itu menjadi tidak stabil, kemudian dijatuhkan, akan diganti dengan Perdana Menteri lain, kemudian mungkin akan dijatuhkan dan sebagainya. Sebab selepas jatuhnya kerajaan pilihan rakyat Pakatan Harapan, kita sudah ada 2 Perdana Menteri baru. Itu lumrah dalam kerajaan yang tidak stabil. Di Jepun dalam tahun 90-an pun pernah ada 4 kerajaan dalam satu sesi parlimen. Sebab apa? Sebab bila dijatuhkan dengan cara yang tak sah. Malaysia tak pernah melalui sebelum PRU. Ini pertama kali. Jadi kita tak biasa tengok. Jadi kita rasa pelik. Tapi kita tidak mungkin akan dapat kestabilan dalam keadaan macam ni. Jawapan kepada soalan, bagaimana dapat stabil? Maka semua pihak yang terlibat, yakni pihak penyelia perlembagaan, ke bawah dulu yang di-Pertuan Agong, pihak parlimen yakni ahli 220 orang, pihak kerajaan yang dibentuk daripada lantikan Perdana Menteri, dan pihak pembangkang, semua kena terlebih dahulu pentingkan kesejahteraan negara dan kepentingan rakyat. Pada masa ini, bila tiada kestabilan politik,
Nombor satu dalam minda semua orang sepatutnya negara, rakyat, negara, rakyat, negara. Sepatutnya lah. Sepatutnya. Bukan barisan, perikatan, pakatan, perikatan, barisan, perikatan, pakatan. Bukan. Sebab you tidak akan boleh memberi keyakinan kepada bukan saja orang tempatan, orang luar. Negara mana sekalipun. Saya tak nak ambil contoh Amerika Syarikat, England, Jepun. Itu contoh biasa. Saya ambil contoh negara Madagaskar. Kalau dia berminat nak buat satu universiti di Malaysia, dan dia tahu negara kita akan mempunyai polisi-polisi kita sendiri, itu hak kita. So dia nak datang. Masa dia datang, jatuhnya kerajaan pakatan. Dia tunggu sekejap. Sebab dia nak tahu kerajaan baru apa polisi dia berkaitan dengan pembukaan universiti yang diselia oleh negara luar, Madagaskar. So dia tunggu masuk Tan Sri Muhyiddin Yassin. So dia dah faham mungkin boleh dia orang terima dengan yakin, mungkin kerajaan tidak akan mengganggu penubuhan universiti negara mereka di situ. Mereka baru nak datang, jatuh pula Muhyiddin, ganti dengan Ismail Sabri. Tunggu lagi. Jadi sesiapa saja yang menggantikan kerajaan-kerajaan yang tidak stabil apabila tiada pilihan raya akan mengalami ketidakyakinan daripada luar. Sebab orang luar kena tunggu. Mereka kena tahu adakah kestabilan politik itu wujud. Kalau mereka masuk, tukar kerajaan, tukar Perdana Menteri mempunyai polisi baru, maka terbantut segala usaha mereka, laburan mereka dan sebagainya. Baik mereka pergi ke negara sebelah, sama ada Indonesia, Thailand, Singapura, Vietnam, untuk buka universiti tersebut. Sebagai contoh. Ini satu contoh ringkas yang saya buat. Dan saya tak nak cakap pasal pelaburan besar. Pendidikan. Itu dia. Itu nombor satu. Nombor dua, jadi macam mana nak selesaikan? Kalau semua fikir tentang rakyat, negara rakyat, maka semestinya lah ada dua je cara dia. Satu cara, awak selesaikan masalah-masalah politik dalaman awak. Sama ada awak Perikatan Nasional, Barisan Nasional maupun Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan. Selesaikan masalah awak. Tunjukkan apakah pakatan awak yang sebenar-benarnya wujud. Apabila dan bila mana perlu adakan pilihan raya. Awak kena yakinkan rakyat. Sebab rakyat sekarang ni, selain daripada kerajaan berubah, pun tidak yakin dengan konsep politik yang ada. Tidak tahu apakah pakatan yang ada. Kalau dia orang kata pakatan sekarang ni adalah contohnya keadilan, amanah dengan DAP, ada pula ura-ura mengatakan amanah dengan DAP pun tak puas hati dengan PKR. Jadi by the time nak pergi election, adakah Pakatan Harapan seperti yang difahami ataupun tidak? Kemudian di sebelah sini, kalau mereka nak sokong Perikatan Nasional PAS dengan Bersatu dan yang lain, ada juga ura-ura mengatakan PAS masih lagi muafakat nasional dengan UMNO. Jadi macam mana mereka nak buat keputusan? Jadi kalau pihak politik tidak dapat pentingkan rakyat dan negara, masih mementingkan parti mereka, kepentingan mereka, maka tidak akan ada keyakinan kestabilan politik. Sebab itu wujudnya kenyataan-kenyataan daripada setiap lapisan masyarakat, kekhawatiran bahawa orang yang akan keluar mengundi jika ada PRU akan berkurangan. Sebab tidak ada keyakinan. Dan dengan ketiadaan undang-undang yang perlu, bukan saja soal undang-undang anti lompat parti, undang-undang dana politik, seperti mana yang kita lihat telah ditampilkan sebagai pembelaan yang membebaskan Kunan, dan pembelaan yang ditampilkan oleh Zaid Hamidi sekarang. Kalau macam itu, kalau tiada undang-undang dana politik, maka bagaimanakah kita nak menangani rasuah? Bagaimanakah kita nak menangani ketirisan? Jadi selagi perkara-perkara ini tidak dibuat dengan jujur oleh ahli-ahli Dewan Rakyat sekarang, kita tidak mungkin dapat yakinkan kepada orang luar. Itu satu perkara, apatah lagi kepada orang dalam bahawa kita sedia. Maka akhirnya, apakah ada kuasa kesediaan? Saya seringkali menyatakan sejak Oktober tahun 2020, yakni lebih kurang 8 bulan selepas jatuhnya Kerajaan Pakatan Harapan, bukan untuk Kerajaan Pakatan Harapan, untuk kestabilan negara, untuk kepentingan negara, saya telah menyatakan kita perlu ada darurat politik. Kita kena lumpuhkan politik. Sebab para pemimpin yang ada sekarang tidak mempunyai keikhlasan. Majoriti mereka tidak mempunyai keikhlasan. Sikit. Ya saya. Bukan saya nak memotong, Ya, tapi apa yang Haji cakap, saya setuju dengan
Amri Ismail. Saya nak Haji sambung balik lepas tu. Dalam politik haru biru ini, apakah mageran perlu diwujudkan untuk menstabilkan politik sebelum PRU15? Pandangan Tuan Hanif. Reset and reborn. Okey, sambung Haji. Ya, betul. Sebab mageran ni seperti yang nyatakan tadi, telah kita bangkitkan secara khusus mulai daripada 7 hari bulan Oktober 2020. 2 kali kita usahakan untuk dapatkan mageran. Ya, satu pada masa PKP dan COVID-19 tertular, kita minta darurat politik, tetapi kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin minta dan perolehi darurat kesihatan. Tak cukup. Kemudian bila Muhyiddin jatuh, kita cuba dapatkan darurat politik, tapi masih ke bawah dulian di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja di atas sebab-sebab mereka tertentu, atas kebijaksanaan mereka, baginda tuanku, mereka tidak melakukan mageran pada masa itu dan melantik Ismail Sabri. Cuba kita lihat, adakah keputusan itu satu keputusan yang dapat membantu negara sejak daripada Oktober 2021 sampai sekarang dah 7-8 bulan. Adakah dia tu membawa suatu Perubahan. Perubahan, jika pun tidak kebaikan terus, tapi tidak merosot lagi. Kalau kita tak merosot pun itu baik. Tapi dalam tempoh 7-8 bulan yang lalu, bolehkah kita dengan yakin mengatakan bahawa kerajaan Ismail Sabri tidak merosot? Saya rasa tidak. Betul, saya setuju. Merosot. Ya, dengan banyak persoalan yang ditampilkan. Selagi kita tidak membuat melumpuhkan politik melalui darurat politik, melalui lantikan sistem tadbir urus di bawah mageran, selagi kita tak buat, saya sebagai pengamal undang-undang dengan yakin mengatakan, jika pun PRU15 diadakan, jika pun parti politik cuba last minute nak gabung antara satu sama lain, ia tidak akan menyelesaikan masalah. Ketidakstabilan politik akan wujud selepas PRU15. Bagi saya, perkara ini cuma akan selesai paling awal, itu pun tipis, PRU16, dan insyaAllah bila sampai PRU17 mungkin saya dah tak ada dah pun, baru mungkin rakyat negara kita dapat lihat kestabilan politik yang matang, jujur dan ikhlas. Tapi untuk sampai ke tahap itu, perlu politik dilumpuhkan, perlu ada undang-undang yang wajib, yang perlu supaya salah guna kuasa, salah laku, kepentingan peribadi digagalkan. Ya. Jadi itulah untuk tidak meleret. Kita pernah bincang banyak kali. Betul. Tapi soalan yang bagus, sebab kena pada tempatnya. Saya yakin sampai sekarang tidak ada jawapan lain untuk beri kestabilan kepada negara melalui melumpuhkan politik, yakni darurat politik dan mageran. Bila kita sebut mageran, bukan kita bermaksud mageran seperti tahun 1969 yang diwujudkan kerana ketidaktenteraman keamanan rakyat. Ini adalah ketidaktenteraman keamanan politik. Dan kita perlu gubal undang-undang untuk tentukan politik ni menjadi suatu bidang kerjaya mereka-mereka yang memilih yang sifat berintegriti. Kalau tidak ada, tak perlulah kita nak cakap pasal politik.